Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Amin. Baik, malam ini kita sambung lagi dengan pengajian kitab Allah Syariat dan Hakikat. Sebelum itu mari kita bacakan Ummul Kitab dan hadiahkan kepada pengarangnya Walid Al-Malik dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pengajian sampai Isyak ya. Lepas Isyak sikit kita berhenti azan. Baik. Baik, malam ini kita masuk dalam bab yang baru, muka surat 37. Tauhid setinggi-tinggi ibadah. Tajuknya malam ini, Tauhid setinggi-tinggi ibadah. Apa maksudnya? Maksudnya kemuncak kepada ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tauhid. Tauhid itu bukan sahaja kemuncak ibadah, tapi paksi kepada seluruh ibadah adalah berdasarkan kepada Tauhid. Apa itu Tauhid? Pengesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada perbuatan. Esa, ya, menunggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak meletakkan sebarang partner untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak menyertakan sesiapa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersama segala sesuatu, tetapi tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang beserta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu unik. Allah bersama segala-galanya, tapi tidak ada sesuatu pun yang beserta Allah. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Maka Tauhid adalah paksi kepada ibadah, bermakna seluruh ibadah itu menjadi ibadah adalah kerana Tauhid. Lalu kemuncak kepada ibadah itu adalah Tauhid juga. Itu Tauhid adalah sebuah lautan ketuhanan, adalah samudera ilahi yang tidak bertebing, yang tidak bertepi, tidak ada batasannya. Ya. Bila kata kemuncak Tauhid, sebenarnya kemuncak itu menandakan sampainya seseorang itu kepada suatu kesedaran bahawa dia tidak dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kenal. Lalu dia tenggelam di dalam kejahilan dirinya pula. Sehingga kejahilan diri kita itu berlapis-lapis, bermartabat-martabat. Dan seterusnya seseorang itu mengenal Allah dengan dia mengenal kejahilannya yang penuh dengan jahil, kegelapannya yang penuh dengan kegelapan, ketiadaannya dengan penuh dengan ketiadaan. Lalu dia menghayati wujudnya hakiki, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dia mengenal siapa dirinya. Kerana Allah itu sudah sampai ke muncak, kita dah tak dapat kenal Allah seperti mana Allah layak untuk dikenali. Lalu kembali kepada diri kita, kembali kepada alam, ya. Lalu melihat alam ini dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, ya. Nampak yang bergerak, tetapi di sebalik mata batin kita menyaksikan bahawa yang menggerakkan segalanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seperti seseorang yang ada ilmu dan pandang tembus, dia melihat kepada mentol ini, ya. Dia melihat bukan mentol itu boleh menyala sendiri, tetapi dia tahu ada elektrik di sebaliknya. Itu kalau dia ada ilmu elektrik. Kalau dia tak ada ilmu elektrik, dia ingat mentol ini menyala dengan sendirinya.
Sebab dia tak nampak ada wire, dia cuma nampak ada mentol saja. Ini kerana kecetekan ilmu dia, sehingga dia menyangka bahawa mentol menyala dengan sendirinya. Tetapi seorang yang ada ilmu, dia tahu di sebalik mentol ini ada lagi wire, di dalam wire itu ada cahaya elektrik. Dia menyambung ke mana sampai kepada penjana elektrik. Ya. Demikian seseorang yang ada ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, cara dia melihat alam ini dengan penuh kesedaran, penuh penghayatan bahawa di sebalik alam ini yang menggerakkannya adalah Allah, yang mewujudkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita lihat kayu yang berada di atas sungai yang bergerak. Dengan aliran sungai tersebut, kita melihat bahawa kayu itu tidak bergerak dengan sendirinya. Kita meyakini bahawa bergeraknya kayu itu kerana ada aliran sungai itu yang mengalir, lalu bergeraklah kayu itu, yang mana dia tidak bergerak dengan sendirinya. Maka demikianlah seseorang yang ada ilmu mengenai Allah, semakin kuat penghayatan tauhidnya, semakin dia melihat alam ini esa pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Ya. Wahai para pecinta Allah, jumhur ulama al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah mentafsirkan iman itu dengan tasdiq. Sepakat Asy'ariyah dan Maturidiyah, seseorang itu valid imannya apabila dia ada tasdiq. Apa itu tasdiq? Percaya. Percaya yang bagaimana? Percaya yang dia membenarkan dengan hatinya. Membenarkan. Apa maksud membenarkan? Percaya sebagai benar. Percaya, meyakini sesuatu itu sebagai benar. Ya, itu membenarkan dengan hati. Maksudnya hati tidak ada keraguan tentang sesuatu itu. Dia tahu perkara itu benar. Itu tasdiq. Lalu dia membenarkan. Bila ada orang kata kepada kita Allah itu wujud, hati kita membenarkan tanpa ada keraguan, walaupun mata kasar tak pernah nampak zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Sebab sekarang orang nak bagi tahu pada kita sesuatu yang kita tak pernah lihat dengan mata kepala kita. Tapi iman itu ianya adalah percaya kepada yang memang tak nampak dengan mata kepala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Permulaan surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala ceritakan, Alif Lam Mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Kriteria yang pertama, orang yang percaya kepada ghaib. Kita dibagi tahu oh Allah itu wujud. Tanpa ragu-ragu hati kita benarkan, benar Allah itu wujud. Biarlah sepanjang hidup saya, mata kepala saya tak pernah nampak zat Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah. Cukup alam ini berjalan dengan begini harmoni, dengan begitu hebat, adalah sebagai bukti wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab selama ni pun kalau saya tengok lori, kalau dia berhenti pun dia guna brake angin. Angin tu pun saya tak pernah nampak. Angin tu sendiri saya tak pernah nampak, tapi dia boleh berhentikan truk yang begitu besar sekali. Selama ni pun saya hirup oksigen, saya pun tak pernah nampak oksigen tu. Tapi itulah menyebabkan asbab saya boleh hidup. Jadi untuk percaya benda itu wujud, tak perlu tunggu sampai mata kasar saya melihatnya baru saya nak percaya. Cukup alam ini tercipta dengan begitu hebat, berpasang-pasang. Allah Ta'ala ciptakan dengan begitu indah. Siang dan malam Allah Ta'ala pertukarkan. Langit dan bumi diciptakan. Gunung dipasakkan. Ya, sudah cukup. Ya. Orang Arab Badui mengatakan, cukup aku mengetahui bahawa di sebalik alam ini ada Tuhan yang menciptakan. Apabila aku melihat kalau di atas padang pasir ada tapak-tapak kaki unta, itu bukti ada unta yang lalu di sini sebentar tadi. Ya, dia tidak boleh tercipta dengan sendirinya tapak-tapak kaki unta. Maka alam ini mustahil terjadi dengan semula jadinya, secara kebetulan, tanpa ada pencipta. Ya. Itu tasdiq. Ya.
Itulah iman. Tapi bila seseorang itu sudah percaya dan yakin perkara itu sebagai benar, maka dia menjadi orang beriman. Tapi itu barulah asas. Percaya itu sebagai asas sahaja untuk pendakian yang berikutnya. Kerana iman itu mempunyai martabat-martabatnya. Seperti mana Imam Ghazali rahmatullahi alaih menyatakan dalam kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin, bahawa orang mukmin ini tauhid dia tak sama antara satu sama lain. Ya, ada tauhid orang awam, ya, tauhid yang sekadar nanti kita belajar iman taklid. Ini tauhid orang awam. Nanti kemudian apabila dia bina tauhid dia, iman dia meningkat. Apabila meningkat ilmu, dia praktikan ilmu tersebut zahir dan batin, maka keyakinannya bertambah, tauhidnya bertambah, imannya bertambah. Kemudian dia berada pada martabat tauhid yang lebih tinggi. Imam Ghazali kemudian letakkan tauhid khawas, iaitu tauhid orang khas, orang khusus yang tinggi. Beliau bahaskan dalam Ihya Ulumuddin. Jadi di sini carta yang memudahkan kita untuk memahaminya. Ya. Jadi tasdik tadi, percaya tadi, dia umpama foundation. Kita nak buat bangunan, kita tanam pasak dia, piling dia, kasih kuat. Tapak mesti ada. Macam mana nak buat bangunan kalau tapak tak ada? Jadi tasdik ni dia tapak. Kemudian nanti nak bina dinding, nak bina ada jendela, ada pintu, ada atap, kemudian sempurna bumbungnya. Itulah kesempurnaan itu, nanti kesempurnaan tauhid. Tinggi martabat seseorang di hari akhirat, di syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah berdasarkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, iman yang paling basic sekali dipanggil sebagai iman taklid. Ini yang paling martabat iman yang paling rendah sekali. Ya. Iman ini terbit daripada meyakini perkataan guru ataupun meyakini perkataan orang yang mengajar dia, orang yang dia dengar. Katakan kalau ibu bapa dia lah. Ibu bapa dia daripada kecil mengajar dia Allah itu wujud. Maka sekarang dia ambil sebab mak bapak dia kata macam tu, maka dia pun kata macam tu juga. Ya. Mak bapak dia mengiyakan sesuatu perkara, maka dia pun ikut mengiyakan perkara itu. Kita orang Islam percaya pada Allah, yalah kita pun percaya. Tapi ini pada peringkat yang paling rendah. Beriman, sudah tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi dia kena bina iman dia. Bagaimana caranya? Yang kedua, iman ilmu. Dia kena bina iman dia dengan ilmu. Semakin ditambah ilmu dia. Ilmu apa di sini? Yang pertamanya ilmu agama. Dan yang lebih khususnya, terutamanya adalah ilmu yang berkaitan dengan ketauhidan. Ilmu yang berkaitan dengan akidah. Ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengesakan Allah, dia bukan sahaja pada hati kita. Kerana penzahiran tauhid itu ada pada ucapan dan ada pada anggota perbuatan kita. Tauhid bukan terhad hanya pada hati dah, percaya cukup. Tauhid itu dizahirkan buktinya pada anggota badan kita. Ni kita solat, kita sujud, itu adalah penzahiran tauhid. Yang asalnya terpendam, kita percaya di dalam kalbu kita. Tapi penzahirannya Allah Ta'ala nak tengok. Sebab kita ni bukan ada roh saja. Roh kita yang di dalam tu. Kita dihantar ke dunia ini, roh kita dah bersama dengan jasad dunia. Jadi Allah nak tengok jasad dunia kita ini menunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang kata cukup dah dalam, dah capai hakikat tauhid, dah cukup makrifat di dalam, cukup tauhid di dalam, yang itu cukup ketika di alam roh dahulu. Di alam roh dahulu memang semua kita dah mentauhidkan Allah Ta'ala. Di alam roh dahulu, sebelum kita datang di alam dunia ini, kita semua dalam bentuk cahaya roh.
Alam itu dipanggil alam roh. Kita semua berkumpul di sana. Di alam itu kita tak makan, kita tak minum, kerana kita diberi rezeki oleh Allah Ta'ala dengan rezeki mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak perlu pergi college, tak pergi sekolah, tak perlu pergi office, tak perlu kerja. Kerja kita itu mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengenal Allah, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana malaikat-malaikat, mereka adalah ciptaan cahaya. Kerja mereka mentaati Allah, ingat Allah, zikrullah. Itu ciptaan malaikat, cahaya. Kita sebelum datang alam dunia sebelum datang ke alam dunia ini, kita adalah ciptaan cahaya seperti mana para malaikat. Kerja kita berzikir pada Allah Ta'ala, mengesakan Allah, bertasbih pada Allah. Seluruh makhluk bertasbih. Tapi Allah Ta'ala datangkan kita di alam dunia ini kerana Allah nak menguji kita. Siapa yang benar-benar sempurnakan tauhid daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak cukup kita kata tauhid di dalam. Allah nak tengok pada ucapan, pada ikrar di lisan kita bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan kemudian Allah nak tengok kita jelmakan segala apa yang kita ikrarkan dengan lisan, yang kita percaya di dalam hati. Allah nak tengok dalam kondak anggota badan kita, ya, pergaulan kita, muasyarah kita dengan manusia. Di situ ada tauhid. Ibadah kita di atas tikar sejadah dah sudah memang tentu tauhid. Tetapi tauhid bukan atas tikar sejadah di dalam masjid semata-mata. Mentauhidkan Allah SWT pada pendidikan kita, dalam sektor ekonomi kita, dalam sektor politik kita, dalam sektor perdagangan, dalam sektor perniagaan, ya, rumah tangga. Semuanya ada makna tauhid di situ untuk dizahirkan. Pada sektor akhlak kita bersama sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama manusia, sama kucing, sama haiwan, sama binatang, sama pokok, sama tumbuhan, sama alam sekitar. Di situ ada makna tauhid. Seseorang yang merosakkan alam sekitar, dia mencemarkan makna tauhid daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesiapa menganiaya makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia mencemarkan tauhid pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin seseorang menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka meningkat iman dia. Sehingga iman itu ianya bertaut dengan sesuatu yang berada di tengah jalan. Ada duri, ada paku, ada kaca, kita alihkan. Itu sebahagian daripada iman. Iman itu Rasulullah kata ada 70 cabang. Antaranya yang terendah adalah kamu nampak ada duri di tengah jalan, dia boleh mengganggu orang lain, dia boleh membahayakan orang lain, kamu alihkan. Itu iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka iman ilmu adalah iman yang berdasarkan dalil-dalil. Ya, dalam kita belajar ilmu, kita belajar dalil-dalil. Apa dalil Allah Ta'ala itu wujud? Apakah dalil Allah Ta'ala itu berkuasa? Apakah dalil Allah Ta'ala itu berkehendak? Apakah dalil Allah Ta'ala itu ilmunya meliputi segala-galanya? Apakah dalil ataupun tanda ataupun bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengawasi, Maha berkata, ya. Maka kita mempelajari dalilnya, ya. Bila kita kata Allah Ta'ala itu wujud, apa dalilnya? Wujud yang bagaimana? Tidak ada permulaan. Apa dalil Allah tidak ada permulaan? Wujud yang bagaimana? Wujud yang tidak ada perakhiran. Apa dalil Allah tidak ada perakhiran? Wujud yang bagaimana Allah Ta'ala itu yang bertentangan dengan makhluk? Apa dalilnya? Wujud yang bagaimana? Wujud yang esa, wahdaniyah,
apa tanda keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita belajar dalam ilmu teori. Jadi dalil-dalil adalah teori. Tapi iman yang hanya berdasarkan kepada dalil-dalil semata-mata masih belum mencapai iman yang tinggi, belum mencapai martabat yang tinggi. Ya. Tapi dia dah sudah menjadi lebih baik daripada orang yang langsung tak belajar, yang iman taklid, hanya ikut saja. Sebab mak bapak dia orang Islam, dia pun orang Islam, tapi selok-belok berkenaan dengan iman dia tak tahu apa. Ini bahaya, iman taklid ni bahaya. Ya. Dia boleh ikut mak bapak dia jadi orang Islam, tapi dia dalam keadaan yang rapuh, lemah. Ya, kerana apa? Kerana dia berada di atas pagar. Dia walaupun masih beriman, tapi dia boleh terlompat di sebelah sana, terkeluar daripada Islam. Boleh Kenapa? Dia hanya ikut-ikut orang. Mak bapak dia orang Islam, tapi kemudian dia mula pergi overseas. Dia mula bercampur dengan orang yang berfikiran liberal, orang berfikiran etis. Kat situ kalau dia terpengaruh, habis rosak. Tak semestinya pergi overseas. Kadang universiti dalam negara pun, kalau dia salah pilih kawan, dia pilih yang jenis kepala free thinker, jenis orang sekular, betul-betul totok sekular, betul-betul totok liberal. Habis al-mar'u ala dini khalili, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia itu dia boleh terpengaruh dengan agama kawan dia, teman dia, siapa rakan sepergaulan dia. Dia boleh terpengaruh dengan the way of thinking, macam mana cara pemikiran kawan dia, rakan duduk dia. Dia boleh absorb pemikiran sebab dia selalu bincang, selalu cakap. Ini apabila dia tidak ada keteguhan iman, dia tidak ada asas yang kuat. Sekali kawan dia lontarkan, kau kata Allah ni wujud. Macam mana kau boleh kata benda yang wujud tapi kau tak pernah nampak dia? Sebenarnya jawapan dia mudah saja. Tapi sebab dia tak belajar ilmunya, maka dia jadi rapuh. Dia pun jadi, ya taknya juga. Sebab apa? Daripada dia dah jadi minda saintifik. Minda saintifik ni minda yang boleh eksperimen. Ya, dah terbiasa dengan eksperimen, dah terbiasa dengan matematik, dah ada formula, rumusan A, rumusan B, nanti kesimpulan dia jadi apa. Lukisan engineering semua nak kena tepat, architecture semua nak kena tepat. Sekali masuk benda yang gaib, di situ ujian. Kawan saya, kawan baik. Ya. Dia kata dulu dia buat master dekat UK matematik. Sebab dia daripada sekolah dia dah minat matematik, dia tenggelam dalam lautan matematik. Sampai satu masa di UK dia kata. Jadi sebab nanti rakan sepergaulan semua kepala matematik. Profesor dia masuk lecture apa, dewan lecture semuanya matematik. Semua dalam kepala dia semua rumusan, formula. Dia kata dia hampir jadi ateis sebab dia tak dapat jawapan yang tuntas tentang Allah. Dia hampir je. Dia dah betul-betul terumbang ambing dia tu. Waktu tu dia dah betul-betul goyang dah di UK. Cuma di dalam keadaan macam tu, dia kata ada sekali di London dia termasuk dalam sebuah masjid, kemudian dia ada jumpa satu grup yang ni dapat ubahkan dia balik. Dalam keadaan dia dah betul-betul kritikal time tu. Sebab dia kata kepala matematik ni, kemudian lepas sekarang dia dah alhamdulillah dia teguhlah Islam dia. Dia dah mula kaji falsafah Islam, dia tengok Imam Ghazali dah bagi amaran awal dalam kitabnya. Siapa belajar matematik bagus, tapi perlu berjaga-jaga. Kerana dia membentuk dia datang secara berpackage, dia membentuk pemikiran manusia. Matematik, orang Islam paling hebat sekali matematik. Tetapi matematik yang dibina oleh cendekiawan Islam sejak zaman dahulu kala, sejak era Andalus, ianya berpaksi kepada tauhid yang kuat. Di zaman sekarang apabila masuk sekolah, dalam matematik dah tak jumpa perkataan Allah.
Dalam pelajaran sains tak jumpa perkataan Allah. Pelajaran fizik yang merupakan sehalus-halus nak cerita tentang kebesaran, keagungan Allah, dalam buku teks fizik tak jumpa nama Allah satu pun. Belajar geologi, belajar astronomi, berlapis-lapis bumi, berlapis-lapis langit, tapi tak ada nama Allah di situ. Di situ berbahayanya. Ya. Di situ bahaya iman taklid. Ya. Rapuh. Ulama mengatakan barang siapa yang dia boleh menuntut ilmu, maka dia adalah berdosa besar kalau dia tidak menuntut ilmu, kalau dia rasa memadai dengan iman taklid. Ya. Iman mengikut-ikut. Taklid ni hanya boleh dalam fikah sahaja. Fikah ni kita taklid mazhab Syafi'i. Jadi kita dah tak perlu tanya dalil dah. Ya. Tak perlu tahu dalil. Sebab dia tak mengganggu mutu dan juga kualiti ibadah kita. Contohnya, esok subuh kita doa kunut subuh. Apa dalil kita kena baca doa kunut subuh setiap hari? Riwayat tu daripada mana? Daripada kitab hadis yang mana? Apa status hadis? Status hadis kunut subuh. Sahabat Nabi yang mana yang meriwayatkan kena kunut subuh? Sahabat Nabi yang mana satu? Baik, tabi'in yang mana satu yang meriwayatkan daripada sahabat kita kena kunut subuh? Ini semua tak wajib untuk orang awam mengetahuinya. Ini adalah dalam arena ulama yang perlu tahu dalil. Ya. Orang awam didengar ustaz cakap, orang alim cakap, di sunnah muakkadahkan ataupun sunnah sunnah ab'ad, kita panggil sunnah ab'ad, doa kunut setiap subuh. Dah cukup kita ambil apa yang ustaz cakap. Ya. Walaupun tanpa mengetahui dalil, dia tak mengurangkan mutu ibadah kita. Yang boleh mengurangkan mutu peramalan agama kita adalah dalam bahagian akidah, dalam bahagian tauhid. Bahagian tauhid kita tak boleh hanya mengikut-ikut sahaja. Tak cukup. Dalam fikah tak apa. Dalam fikah bahkan memang begitulah caranya. Cukup Imam Syafi'i kata dalam wudu basuh kepala 3 kali. Kita nak cari hadis ni, kita tak akan jumpa, susah nak jumpa. Basuh kepala 3 kali. Cari dalilnya. Riwayat yang mana? Susah. 3 kali basuh kepala. Cukup Imam Syafi'i kata, dah, saya berpada dengan kepakaran dan kewibawaan, keilmuan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Saya tak perlu tanya daripada mana dalil Imam Syafi'i, kitabul kitab, tak perlu. Melainkan kalau kita memang nak jadi ulama, ataupun saja nak puas hati, tanya ustaz mana dalil, saya saja tanya, tak ada masalah. Tanya dalil. Ustaz kita ni, wuduk ni setiap anggota badan 3 kali, ni mana hadis dia? Hadis di mana kena setiap anggota badan 3 kali? Satu persatu. Saja nak tanya. Tak ada masalah lah. Saja nak tahu. Tapi kalau tak tahu, dia tak terjejas apa-apa pada mutu ibadah. Yang terjejas mutu bab iman. Iman taklid, dia menjejaskan mutu. Ya. Dia kena berilmu. Dalam hal mengenal Allah, dia tak boleh kita ikut begitu saja. Kita kena bina sendiri dalam dalaman kita. Ya. Dia kena bina sendiri dalam batin kita. Sebab dia pengalaman rohani kan. Tauhid ni dia pengalaman rohani. Jadi kita sendiri yang kena merasai tauhid itu. Sebab tauhid ni bukan sekadar teori. Dia bukan sekadar perbincangan ilmiah. Dia hakikat yang tiba dalam jiwa kita, yang kita dapat rasa dia. Sebab tu dalam Islam ni, kita dengan ilmu ni sebenarnya tak berpisah sebenarnya hakikatnya. Ilmu yang kita pelajari ni, hakikat ni sebenarnya tak berpisah daripada kita. Sebab bila kita dapat ilmu tu sebati dengan kita sebati dengan ilmu tersebut. Maksudnya kita sebati dengan kebenaran yang benar. Ya. Ini lain dengan barat ni. Barat ni ilmu suku, kita suku.
Jadi ilmu ni dia kata tak ada kebenaran mutlak. Jadi tak ada siapa boleh claim, tak ada siapa boleh dakwa ada kebenaran mutlak, absolute truth. Sebab semua subjektif, semua bersifat relatif. Maksudnya semua benda boleh jadi betul. Semua benda boleh jadi betul. Jadi tak ada siapa boleh claim, maksudnya Islam agama terbenar, Allah sebagai Tuhan yang paling benar, Nabi Muhammad utusan yang paling benar, tak boleh. Dia kata ini cara barat dia menanamkan dalam pemikiran orang yang mengambil ideologi dia. Tapi dalam Islam, ilmu, knowledge dengan knower, dia boleh bersatu. Memang dalam Islam ni untuk kita rasa hakikat ilmu tu dalam diri kita. We are as knower, kita yang orang yang mengetahui. Kemudian knowledge sebagai ilmu. Bila kita belajar ilmu tu, kita nak rasa ilmu tu. Benda ni tak ada dalam barat. Barat ni tak ada. Tak ada nak rasa-rasa spiritual ni, tak ada. Baik. Bila seseorang dah ada ilmu, dia dah belajar dari dalil, iman hanya berpegang pada dalil sahaja belum mencapai yang tinggi. Dia kena teruskan lagi yang berikutnya, dipanggil sebagai iman a'yan. Iman a'yan. Yang ketiga tu, iaitu iman yang diperolehi berdasarkan hati selalu muraqabah pada Allah. Kalau berdasarkan dalil ni, dia masih berlegar di otak ya. Bila kita belajar ilmu, maka ilmu tersebut dia berlegar di akal kita. Tapi Imam Ghazali mengatakan sesuatu yang lebih tinggi martabatnya adalah hati. Akal penting untuk kita nak memahami, untuk nak proses data, untuk kita nak menyusun ilmu-ilmu, teori-teori tersebut, ya, untuk kita faham. Tapi dia, ada satu tahap dia kena pass baton kepada hati. Sebab hati yang dapat mencakupi knowledge tadi, ilmu tadi, dia dapat merasai, dapat menghayati. Tiba bila ilmu tu, hakikat ilmu tu tiba di hati, itu yang hati dapat merasai, dia jatuh cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang merasa cinta hati, bukan akal. Akal bukan tempat merasa. Akal tempat proses, tempat berfikir, tempat menyusun data. Di sini akal. Tapi tempat bercinta, tempat merindui, tempat bermakrifat, itu qalbu. Dan keajaiban hati, Imam Ghazali mengatakan adalah sungguh ajaib. Kerana hati ini dia dah semakin rapat dengan roh kita. Maka dia terdedah kepada suatu alam yang apabila dia terbuka, ada lagi alam malakut yang Allah Ta'ala nak bukakan kepada kita. Ilmu-ilmu ni yang berada di luar, di sebalik sana. Tapi itu hanya melalui proses penyucian hati, muraqabah, ya. Pintu gerbang dia muraqabah. Tapi itu muraqabah sentiasa merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi dia. Dia dapat merasakan Allah Ta'ala sedang melihat dia. Itu muraqabah. Tapi oleh kerana manusia ini sentiasa sibuk dengan kesibukan dunianya, maka dia perlukan latihan. Dia perlukan latihan. Biasa latihan ini akan diterapkan di dalam dunia tarikah, dalam alam tarikat. Kalau kita dah terbiasa dengan dengan peramalan tarikat, kata tarikat Naqsyabandi ataupun tarikat Chistiyah ataupun tarikat Syatariyah, siapa yang dah tersentuh dengan tarikat ni, dia akan faham. Biasanya nanti mursyid ataupun syekh kata, kamu setiap pagi lepas subuh, kalau boleh mulakan dengan 3 minit dulu, kata 3 minit dulu kamu muraqabah, tutup dulu kain. Tak tutup pun tak apa, tapi sebab manusia ni dia cepat berkeliaran. Jadi ini nak tutup mata kuda. Dia tutup mata kuda, bila dia tutup dia jadi fokus. Dia fokus, ya. Tutup. Walaupun mulutnya tidak berzikir, walaupun mulut tak berzikir. Nanti mursyid dan syekh
Murabbi merasakan Allah sedang melihat kamu dalam keadaan Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di luar kamu, bukan di dalam kamu. Dia wujud tak bertempat. Sebab bila kita rasa Allah melihat, bukan Allah ada kat langit mana ni, sedang melihat kita. Ya. Dia bukan luar kita, bukan dalam kita. Itu akidah jelas. Dah rasakan saja penglihatan dia yang meliputi kita. Ya. Pengawasan dia yang meliputi kita. Dan walaupun lidah dia tidak berzikir, tetapi muraqabah untuk merasakan dirinya diawasi oleh Allah, ini adalah tingkatan mengingati Allah yang lebih tinggi lagi daripada mengingat Allah dengan ada lafaz. Itu termasuk dalam pengingatan kepada Allah. Dia terangkum dalam makna tafakur. Tafakur ni dia sebenarnya ada sejenis zikrullah, tetapi lebih tinggi martabatnya. Dan tafakur sentiasa digandingkan dengan zikir, ya. Sentiasa, kerana dia berkait rapat dengan zikrullah, mengingati Allah. Allah mengatakan ulil albabil ladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang celik batin jiwanya, ulil albab adalah orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan duduk, berdiri dan juga baring, dan sentiasa bertafakkur dalam penciptaan langit dan bumi. Zikir dan fikir, zikir dan tafakkur sentiasa bergandingan bersama, ya. Jadi muraqabah adalah sejenis. Kenapa 3 minit tadi tu? Latih, kursus, ya. Banyak benda kita nak mahir dalam dunia ni, kita kena ada latihan intensif. Orang nak kuat berlari, dia ada latihan dia. Orang nak kuat berenang, dia ada latihan dia. Jadi nak latih hati kita supaya ada perasaan yang terpatri sentiasa dalam jiwa kita bahawa Allah sentiasa melihat kita, maka itulah latihannya. Dan duduknya sebentar itu, tafakur itu adalah, dalam riwayat mengatakan lebih baik daripada 60 tahun, riwayat lain mengatakan lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Bukan tak perlu ibadat lagi, tapi nak bagi tahu fadilat amal. Itu muraqabah. Seseorang yang melazimi muraqabah, iaitu sentiasa melazimi hakikat bahawa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berpindah kepada iman yang berikutnya, martabat iman haq. Apa itu iman haq? Iman yang diperolehi daripada sebab musyahadah. Musyahadah lebih tinggi daripada muraqabah. Apa itu musyahadah? Menyaksikan Allah dengan mata hati. Apa maksud menyaksikan Allah dengan mata hati? Kita beri laluan kepada azan terlebih dahulu, insyaAllah, dan kita tutup. Martabat iman haq, iaitu hati yang bermusyahadah. Itu hati yang seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah maksud menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata hati? Itulah maksudnya seolah-olah melihat Allah yang disebut dalam Al-Ihsan. Makna Al-Ihsan yang disebutkan oleh Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah. Itu kamu beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya apa sahaja yang kita lihat pada alam ini, apa sahaja perbuatan dan pergerakan, perlakuan yang berlaku, kita hubungkan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkan. Kita berusaha, apa sahaja yang berlaku di alam dunia ini, makhluk berusaha, tapi yang menggerakkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat yang menciptakan perbuatan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka apabila kita lihat yang menggerakkan kipas ini, kita tak nampak kipas saja, tapi mata hati kita nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menggerakkan kipas ni. Itu seolah-olah melihat Allah. Ini adalah lanjutan daripada muraqabah. Tapi muraqabah ni merasakan dilihat oleh Allah. Tapi musyahadah bukan sekadar dilihat Allah, tapi dia seolah-olah melihat Allah. Dalam keadaan dia merasa diri dia dilihat Allah, tapi dalam masa yang sama dia juga melihat, yakni menyaksikan Allah. Apa maksud menyaksikan Allah? Itu seolah-olah melihat Allah. Kenapa disebut seolah-olah? Kerana yang dia menyaksikan itu adalah dengan mata hati, bukan mata kepala.
Selagi mana kita di dunia, mata kepala tak nampak zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh sifat-sifat yang ada dalam dunia ini, kita nampak semuanya adalah penzahiran daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun maksud menyaksikan. Dan zat alam ini yang ada, hakikat yang sebenar adalah wujud yang hakiki hanya Allah. Alam ini pada hakikatnya tidak ada. Hakikat ini asalnya adalah tidak ada. Lalu mata hati berpegang dan berpaut kepada siapa yang wujud hakiki, yang mewujudkan alam ini. Jadi dia hidup dalam dunia ini seolah-olah melihat Allah. Ya. Bila sebati yang sedemikian, maka dia pergi kepada yang kelima, iaitu martabat iman hakikat. Ini yang tertinggi. Ini Imam Ghazali kata tauhid khawas, tauhid orang khusus. Dengan penjenihan hati, penyucian jiwa, dengan banyaknya tafakur, banyaknya berzikir, sentiasa tenggelamkan diri ini dalam lautan sifat, lautan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sampai kepada iman hakikat, iaitu iman yang diperolehi daripada keadaan fana yang lain daripada Allah dan tiada bersaksi kecuali kepadanya. Maksudnya fana apa maksudnya? Maksudnya dia dah tenggelam, dia dah tak nampak segala sesuatu. Ini adalah natijah kecintaan yang terlalu mendalam, sampai apa yang dia nampak segalanya mengingatkan dia kepada siapa yang mewujudkan alam ni. Itu natijah cinta. Majnun, lihat kisah Majnun dengan Laila. Majnun apa yang dia nampak semua dia ingat Laila. Dia nak makan, mana roti? Tu terdepan kau tu. Aku nampak Laila. Aku tak nampak roti, nampak Laila. Sekali ada orang nampak Majnun cium tembok-tembok dinding. Kau gila ke? Yalah, nama aku Majnun dengan Laila. Kenapa kau cium tembok ni? Kau nampak tembok ya? Aku nampak ini dinding ni dindingnya kota Laila. Aku nampak Laila di sini. Itu kan natijah cinta. Ada sekali orang nampak Majnun, dia kucup tapak-tapak kaki anjing lalu di kawasan pasir, dia kucup-kucup di kawasan pasir yang nampak tapak kaki. Kau buat apa Majnun? Ini tapak kaki daripada anjing yang datangnya daripada kota Laila. Tapi kena anjing tu. Oh, kau nampak anjing? Aku nampak Laila. Natijah cinta. Jadi alam ini, alam kita nak berkenalan dengan Allah, alam nak kita bercinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang memiliki segala apa yang mawujud. Segala yang wujud ni Allah yang memilikinya, Allah yang menggerakkannya, Allah yang mewujudkannya. Maka sekalian yang mawujud adalah mazhar, iaitu penzahiran, kenyataan ataupun kesan, bekas daripada perbuatan Allah itu sendiri. Setinggi-tinggi ibadah adalah tauhid, iaitu mengesakan Allah dengan sebesar-besar, dan sebesar-besar dosa adalah syirik kepada Allah. Itu syirik menduakan Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, dan tiada kujadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan mengabdikan diri di sini maksud mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hakikat pengabdian adalah terletak kepada pengenalan kita kepada Allah. Hakikat ibadah di sini ialah mentauhidkan Allah dengan ikrar, ucapan. Sebab untuk nak valid iman kita, kita kena ikrar asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dengan tasdik, iaitu dalam hati. Kemudian dan perbuatan kita kena tunjukkan yang kita ni orang yang bertauhidkan Allah. Ikrar ialah mengucap dua kalimah syahadah dengan memahaminya secara benar. Tasdik pada qalbi adalah keimanan berdasarkan ilmu yang difahami. Tasdik pada roh adalah pandangan mata hati hanya Allah yang sebenar-benar mawujud. Ini wujud yang hakiki hanya Allah. Alam ini, saya, tuan-tuan dan perempuan, wujud yang majazi, wujud yang bersifat bayangan. Bersifat bayangan. Manakala tauhid perbuatan adalah melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu dia kesempurnaan tauhid. Ketika kita melakukan sesuatu amal, sesuatu perbuatan, ya, kita dah memang kena solat, tetapi kesempurnaan tauhid di situ apabila kita ikhlaskan amal ini kerana Allah.
semata-mata kerana Allah, bukan kerana dunia, bukan kerana akhirat, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, sampai di situ. Berkenaan dengan menyaksikan Allah dengan mata hati ataupun dipanggil sebagai al-ihsan, ya, iaitu seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tulis dengan panjang lebar kupasannya di dalam buku saya insya-Allah yang terbaru, yang akan tak lama lagi dicetak dan diterbitkan. Buku berjudul Solat Seolah-olah Melihat Allah, ya. Buku ni agak tebal tetapi berbaloi untuk kita belajar, sebab ianya adalah saya kupas dan syarahkan daripada kitab asal Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, ya. Beliau menceritakan bagaimana kita dapat mengenal Allah menerusi solat. Bagaimana dengan solat itu kita dapat tambah kenal Allah SWT. Bagaimana solat itu menjadi lombong cahaya kepada kita, untuk kita mengambil cahaya makrifat, cahaya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap tempat yang pengajian Allah Syariat dan Hakikat, selepas kita ini insya-Allah saya akan terus sambung kepada pengajian kitab Solat Seolah-olah Melihat Allah. Dia lebih tebal, 300 muka surat, tapi dia ada kesinambungan. Bila kita dah ada asas daripada kitab ini, dia ada kesinambungan dengan kitab yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemanisan solat dan hakikatnya, hakikat khusyuk, hati yang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.